Salam sejahtera dan salam hormat bersama saya Nixon Nyambar. Ini Awani Sarawak. Kita mulakan dengan tumpuan utama untuk malam ini. Kelulusan belanjawan penting untuk pembangunan Sarawak. Sarawak model terbaik tangani COVID-19. Hanya Serian kini berstatus kuning. Sekian lama menunggu, penduduk Gedong akhirnya terima mesin ATM. Dewan Rakyat meluluskan rang Undang-Undang Perbekalan Belanjawan 2021. Ya, selepas dua percubaan pihak pembangkang untuk memanggil undian belah bahagian di peringkat akhir jawatankuasa dan bacaan ketiga gagal. Menerusi kedua-dua undi belah bahagian itu, yang di-Pertua Dewan Rakyat Dato' Azhar Azizan Harun mengumumkan 111 wakil rakyat menyokong, 108 tidak menyokong. Sementara itu, seorang lagi tidak hadir. Terdahulu RUU Perbekalan 2021 dibentangkan untuk bacaan kali ketiga oleh Menteri Kewangan Tengku Dato' Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz dan disokong Dato' Sri Muhammad Azmin Ali, Ahli Parlimen Gombak dari Bersatu. Ya, selepas 2 minit loceng pertama dibunyikan bagi membolehkan ruang masa diberi kepada ahli parlimen untuk berada dalam Dewan. Undian belah bahagian dijalankan selepas lebih 15 ahli parlimen bangun menyokong supaya RUU itu diputuskan menerusi belah bahagian. Masalahnya ialah usul Menteri Kewangan Perbezaan tipis menerusi kelulusan belanjawan 2021 hari ini memperlihatkan pendirian pembangkang. Ia harus dinilai sendiri oleh rakyat, kata ahli Parlimen Hulu Rajang Datuk Wilson Ugak Kumbong. Ketepikan perbezaan. Paling penting ketika ini, kembalikan ekonomi rakyat ke landasan stabil. Bagi diri saya sebagai wakil rakyat pedalaman, bajet ni amat diperlukan. Satu daripadanya ialah kita dalam penularan penyakit COVID ni. Dan juga tanggungjawab kita juga dalam pembangunan di luar bandar. Jadi saya percayalah mereka seperti pembangkang PKR, warisan pejuang dan sebagainya lah. I think mereka ini patut rakyat menilai mereka. Kerana mereka tak nak bajet dilulus. Kalau saya sebagai pembangkang, kita mesti luluskan bukan memikirkan kita sendiri, tapi memikirkan rakyat dalam keadaan sekarang ini. Penting untuk pembangunan Sarawak. Selain kesinambungan projek merangkumi infrastruktur asas, belanjawan yang diluluskan ini juga berperanan merapatkan jurang bandar dan luar bandar, sekaligus menjadikan Sarawak maju seiring negeri lain. Peruntukan daripada bajet ini penting untuk memastikan segala peruntukan pembangunan infrastruktur dan sebagainya, jadi di sosial, ekonomi, sekolah, klinik, air dan juga elektrik itu dapat dilaksanakan dengan baik bagi memastikan kita dapat merapatkan jurang antara Sabah Sarawak dengan Semenanjung untuk memastikan kita dapat berdiri sama tinggi dengan negeri-negeri lain di Semenanjung sebagai negara yang akhirnya maju dari segi sosial, politik dan ekonomi. Seterusnya, tiada kes positif COVID-19 dikesan di Sarawak pada hari ini. Dengan itu, kes positif kekal 1,075 kes. Dan dalam kenyataan media Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, Kuching telah bertukar status dari kuning kepada hijau. Sementara itu, hanya satu kluster masih aktif, iaitu kluster besi. Sementara itu, dalam sidang media Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, beliau mengakui SOP yang ditetapkan JPBN Sarawak berjaya mengawal penularan COVID-19 di negeri itu. Beliau menjawab soalan wartawan mengenai SOP tempoh kuarantin selama 10 hari bagi mereka yang hendak pulang sempena Christmas. Sebab Sarawak adalah salah satu negeri yang terbaik dari segi kes COVID positif di negeri Sarawak ni. Kerana hampir keseluruhan semua Sarawak adalah hijau. Cuma di Kuching baru-baru ni, di Kuching dan juga ada satu lagi. Tidak lupa, keseluruhan Sarawak adalah green. Itu yang mereka bimbang kalau ada kemasukan daripada luar yang akan menyebabkan berlaku peningkatan kes. Lebih-lebih lagi bagi mereka, kawasan pendalaman Sarawak misalnya adalah sukar untuk dihubungi.
katakan ke Kapit, nak pergi ke Kapit. Saya selalu sebut Kapit sebab saya pernah naik bot berjam-jam sampai ke Kapit. Kalau berlaku kes di Kapit, adalah agak lambat untuk dibawa ke hospital di Kuching, di Sibu Miri, ya, Sibu. Nak bawa tu memakan masa yang lama dan menimbulkan masalah juga, ya, untuk bawa tu, kerana bot tu adakah bot sewa khas atau tidak. Jadi ini perkara yang membimbangkan. Bila berlaku satu kes di Rumah Panjang sebagai contoh, ianya mungkin akan spread lebih cepat kerana Rumah Panjang yang dalam keadaan tempat yang sama, hampir yang rumah yang dekat dan sebagainya, mungkin kes boleh merebak lebih cepat. Bagaimanapun menurut Ismail, Majlis Keselamatan Negara MKN akan meminta Kerajaan Negeri Sarawak mempertimbangkan tempoh kuarantin. Selain membolehkan rakyat Sarawak sambut Christmas, ia juga mengambil kira guru yang kini berada di Semenanjung untuk kembali bertugas pada sesi persekolahan baru di Sarawak. Saya nak quote East Malaysia. Sarawak is the top state that received foreign direct investment in the whole of Malaysia. Value-nya 15.8 billion ringgit. Itu kabar gembira yang dibawa Ketua Menteri Sarawak kepada penduduk di Miri. Sarawak negeri paling banyak menerima pelaburan langsung asing FDI sebanyak 15.8 bilion ringgit. Ia dalam tempoh 9 bulan pertama tahun ini. Data itu dikongsi OUB Global Economics and Market Research, sebuah firma kewangan global, dalam laporan terbarunya. Dan lagi menarik, saya terbaca artikel yang dikeluarkan oleh UOB Financial Research and Market. Pihak profesional bank yang mengatakan di Malaysia ini antara Januari dan September 9 bulan katanya 2020 yang banyak menerima pelaburan yang akan menyetuskan ekonomi Malaysia di seluruh Malaysia. Negeri yang banyak menerima pelaburan yang teratas sekali ialah Sarawak. Selain faktor kestabilan politik negeri, ia turut didorong oleh dasar inklusif yang diterapkan kerajaan negeri. Ini pun dari manggil cadangan. Ada lagi. ST lah. Statutory Declaration. Jadi negeri kita, negara kita, kata fungsi stable. Siapa nak nanam modal dalam negara yang tidak stable? Tapi kita mengucap syukur kepada Tuhan, negeri Sarawak begitu stable. Kata Abang Jo lagi, Sarawak sedang mengkaji kemungkinan menubuhkan dana kekayaan negara bagi pengurusan dana dengan lebih profesional. Mengambil contoh Norway, ia bagi memastikan dana kekayaan negeri daripada sumbernya dapat digunakan demi kepentingan rakyat. Ia selepas kerajaan negeri menjangkakan peningkatan dalam pendapatannya berikutan kejayaan rundingan dengan syarikat petroleum negara Petronas dalam penerokaan dan pengeluaran minyak dan gas di Sarawak. Selain hasil yang diperolehi daripada penguatkuasaan cukai jualan negeri. Beliau berkata demikian ketika berucap di Majlis Pecah Tanah Projek Pembangunan Pusat Orang Ulu di Jalan Kerbau Pujut Miri pada Selasa. Sementara itu, Abang Jo yang merasmikan bangunan Pusat Budaya Orang Ulu di Miri memaklumkan ia satu lagi mercu tanda melambangkan dasar inklusif kerajaan negeri terhadap semua kaum. Menelan kos RM25 juta dengan keluasan 5 ekar, ia merupakan satu manifestasi buat etnik minoriti bagi menjulang budaya dan adat resam masing-masing. Untuk mereka mempertahankan nilai-nilai budaya ini, dan seterusnya untuk mereka mencari jalan memperhebatkan lagi atau memperkayakan lagi budaya ini dalam era yang sentiasa berubah. Satu tempat untuk mereka berkumpul dan bertukar-tukar fikiran, to rationalize and to get new ideas
dalam mereka nak membangunkan masyarakat masing-masing. Kaedah sesuai akan dirangka di bawah Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM bagi memperluas inisiatif pendaftaran perniagaan percuma khas buat belia dan ibu tunggal dari kategori B40. Ini bagi membolehkan golongan berkenaan memanfaatkan skim tersebut untuk jana pendapatan. Usaha SSM memperluaskan inisiatif pendaftaran perniagaan percuma kepada golongan belia dan ibu tunggal B40 ini bakal mencetus minat berniaga dan menggalakkan lebih ramai penyertaan golongan ini untuk menceburi bidang perniagaan, menjana pulangan pendapatan tambahan yang dapat menampung kehidupan seharian mereka, seterusnya merancakkan lagi pertumbuhan sektor perniagaan. Ini sekaligus buka peluang buat mereka jana pendapatan sampingan dalam masa sama merancakkan pertumbuhan ekonomi dalam negara. Beliau berkata demikian menjawab kepada pertanyaan Ahli Parlimen Rasah Cha Kee Chin pada sesi perbahasan di Dewan Rakyat pada Selasa. Macam kami tu nang sip pandai apa-apa nak, sip pandai driver, sip pandai apa. Mak nak mau dengan adik lah kami dengan driver. Kalau mau pergi ke Serian dia jual kelak dengan anak buah. Tapi nyala datang sini. Tahu je lah kita nak nama kita ngambil duit untuk masa PKP. Memanglah sibuk nak belia. Banyak orang. Yalah kadang-kadang kita tu kan ya apa sehat gila nak berdiri lama-lama siapa. Nyata kemudahan yang dinanti-nantikan. Semuanya bagi kemudahan penduduk di Gedong. Lebih-lebih lagi buat mereka yang menghadap pelbagai kekangan hanya untuk mendapatkan akses wang perbelanjaan. Itu tadi keluhan Khamis Paling yang sebelum ini terpaksa mendapatkan bantuan adiknya untuk mendapat akses mesin pengeluaran wang ATM. Setelah saban tahun menanti, kini penduduk di Gedong tidak lagi perlu pergi ke Serian ataupun Simunjan untuk melakukan proses pengeluaran wang. Kini mereka hanya perlu pergi ke Anjong Usahawan di Gedong dan ia pastinya memudah urusan penduduk di Gedong ini. Sebelum ini, Gedong ke Simunjan mengambil masa 30 minit, manakala ke Serian 40 minit. Itu pun jika ada pengangkutan. Sekarang dengan pemasangan ATM di pusat Anjong Usahawan Gedong, mereka dapat jimat masa, wang dan tenaga. Masa PKP memang awal lepas subuh kami pergi, tapi nyala tek bank dia buka ke 8. Berapa lama dah nunggu? Panjanglah. Nyala tek dari ujung nak sampai ke ujung ya. Kira-kira 2 jam baru ya. Kadang-kadang sejam setengah. Si tentu juga ya. Mun tidak depan dah madah habis duit. Balik terjaklah. Mana mak pergi balai polis minta lagi ya surat pelepasan pergi balai masa PKP tu. Bersyukur dengan penambahbaikan fasiliti, Khamis berharap lebih banyak lagi kemudahan dapat dipertimbangkan. Ini melihat kepada perkembangan yang boleh dikecapi penduduk di Gedong pasca COVID-19. Lebih-lebih lagi bagi mengukuhkan pendapatan penduduk di luar bandar. Kami berasal daripada Sabah tapi kami bertugas dekat Sitok lah. Kami dah bertugas dekat Sitok lebih kurang 6 tahun. Adanya ATM untuk dekat Sitok dapat membantu dari segi masa lah. Jadi kita perlu lagi pergi ke Serian untuk mengeluarkan duit. Jadi kita hanya pergi ke Sitok dan kita save masa kita lah. Manfaat ada ATM dekat Gedong tu, orang Gedong perlu ke Pekan Semunjan ataupun ke Bandar Serian. Masa kita terbuang untuk berbaris untuk mengambil duit di mesin ATM. Kita hendak pergi ke ATM yang disediakan oleh Sidak Agro Bank di Gedong tu, kita boleh terus ke Serian. Masa kita pun terbuang. Isu ketiadaan mesin ATM hangat diperkatakan awal tahun ini apabila penduduk pedalaman dan luar bandar terpaksa menempuh perjalanan jauh untuk ke pekan dan bandar terdekat bagi menggunakan khidmat perbankan berkenaan. Laporan Munira Muzalmi bersama juru kamera Fadilah Sulaiman untuk Awani Sarawak. Baiklah, dengan itu sekian laporan Awani Sarawak hari ini. Saya Ning Senyambar. Selamat hormat, teruskan bersama Astro Awani dan astroawani.com.